Ayau lah. Betul Okay. Okay. Surah Asy-Syu'ara dalam bahasa Arabnya disebut dengan Asy-Syu'ara, terjemahan Melayunya disebut dengan syu'ara ni adalah jamak, kalimah jamak. Kalau dia punya singular dia adalah syair. Orang yang bersyair, orang yang pandai bersyair. Syu'ara adalah penyair-penyair. Penyair-penyair itu dipanggil dengan asy-syu'ara. Okay? Baik. Surah ini adalah merupakan surah yang ke-26 dari sudut tertib mazhab. Tertib mazhab ni maksudnya susunan surah dalam Quran lah. Kenapa saya rasa panis? Kau tak buka? Buka ya? Okey. Okey, dari sudut penyusunan penurunan, surah ni adalah surah yang ke-47. Okey. Sabar dulu Dari sudut mazhab, dari sudut susunan mazhab dia yang ke-26 kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu 26. Okey, dari sudut tertib nuzul. Nuzul ni maknanya turun. Mengikut susunan turun, kan yang mula-mula turun surah Al-Alaq, surah Al-Muddassir, surah Al-Muzammil, kan? Dia adalah merupakan surah yang ke-47 turun. Dari sudut susunan surah yang turun tu, dia adalah surah yang ke-47 diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengandungi 227 ayat. 227 ayat. Dan dia adalah merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Makkiyah ni maknanya turun di Mekah sebelum hijrah lah. Di surah Asy-Syu'ara ni disebut sebagai surah Makkiyah, turun di Mekah sebelum hijrah Nabi SAW. Okay. Okay, itu dari sudut penurunan. Okay. Bilangan kalimah dia, bilangan kalimah dia, kalimah ni cakap Melayu apa? Word, perkataan. Bilangan perkataan dia ada 1322 kalimah. 1322. 1322. Alf salasumi'ah isnin wa ishrun. 1322 kalimah kataan. Mengandungi 5,517 huruf. 5,517 huruf. Lima satu tujuh. Okey. Dia dinamakan dengan surah Asy-Syu'ara. Ada banyaklah pendapat, antaranya yang pastinya adalah kerana di akhir surah itu ayat 224. Pada ayat 224. Kebiasaannya kita tengok nama-nama surah ni diambil di awal-awal. Kan? Ataupun di tengah-tengah. Ataupun permulaan lah.
Tapi surah Asy-Syu'ara ni, perkataan Asy-Syu'ara kita jumpa pada ayat 224. 224. Kita jumpa pada ayat 224. Surah Asy-Syu'ara kan? Cuba tengok ayat 224 tu. Kat situ ada kalimah wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Cuba. Okey. Satu yang menarik disebut, perkataan Asy-Syu'ara ni cuma ada dalam surah ini sahaja dan tidak terdapat di dalam surah-surah yang lain. Mana kalimah Asy-Syu'ara ni hanya ada dalam surah Asy-Syu'ara je. Cubalah cari dalam Quran, tak jumpa pun kalimah Asy-Syu'ara dalam surah-surah yang lain. Baik, nama lain bagi surah Asy-Syu'ara ini juga dipanggil dengan Jami'ah. Nama lain bagi surah Asy-Syu'ara ini adalah Al-Jami'ah. Ini nama lain bagi surah Asy-Syu'ara. Kenapa dinamakan dengan Jami'ah? Kerana pengawalan surah ini menghimpunkan. Jami'ah ni maknanya himpun. Kerana di awal surah ini dihimpunkan mengenai rasul-rasul yang terdahulu, sehingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengawalan surah ni cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, Nabi Harun. Okey. Ini cerita dalam surah Asy-Syu'ara ni berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Ini permulaan-permulaan surah bercerita mengenai pada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Saleh, Nabi Nuh, apa lagi? Nabi Lut, Nabi Syuaib. Jadi kebanyakan daripada surah Asy-Syu'ara ni perbincangannya adalah berkenaan dengan kisah para rasul terdahulu. Para rasul terdahulu. Lepas itu dia dinamakan dengan surah Al-Jami'ah. Sebab dia menghimpunkan cerita-cerita rasul-rasul terdahulu. Baik, ada nama lain dalam surah Syu'ara ni juga disebut, ada satu nama lain. Iaitu namanya mengambil kepada ayat pertama surah Syu'ara tu. Apa dia nama pertama? Apa dia ayat pertama surah Syu'ara? Ta Sin Mim. Jadi ada juga yang menyebut nama surah ini sebagai surah Ta Sin Mim. Okey. Ta Sin Mim. Baik. Surah Asy-Syu'ara ni dia dipanggil dengan surah At-Tawasin. Ada lagi satu nama Nabi panggil nama surah ni adalah At-Tawasin. 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 Sebab surah ni termasuk dalam salah satu surah yang bermula dengan huruf Ta dengan huruf Sin. Dia mula dengan Ta Sin Mim kan? Ada surah lain yang mula dengan Ta Sin juga. Dia ada 3 surah yang mula dengan Ta Sin ni. Maka dia dinamakan Tawasin. Tawasin ni maksudnya surah yang bermula dengan Ta dan Sin. Jadi jamak dia Tawasin. Ini siapa boleh cakap macam ni? Kira anda ada ni. Ini surah At-Tawasin. Ada 1, 2, 3. 3 surah mula dengan Ta Sin. Ini saya bagi kojo sikit ni. Pertama surah Asy-Syu'ara. Yang kedua surah An-Namli.
Kalau tak percaya, sila buka. Surah An-Namli mula dengan Tasin. Itu surah An-Namli. Dan yang ketiga surah Al-Qasas. Al-Qasas. Al-Qasas dimulai dengan Tasin Mim. Okey, jadi ada 3 surah mula dengan huruf Ta dan Sin. Iaitu surah An-Namli, surah Somud tu. An-Namli bukan An-Nahli. Kalau An-Nahli lebah. An-Namli. An-Namli ni surah yang ke-27. Surah ke-27. An-Namli ni surah yang ke-27. Ayolah 27 lah. Sampai surah Syu'ara kan. Lepas tu surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Dia surah mula dengan Ta Sin Mim. Okey. Ini Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara surah 26. Kemudian An-Namli 27. Kemudian Al-Qasas surah yang ke-28. Yang ni mula dengan Ta Sin Mim. Ni mula dengan Ta Sin. Ni mula dengan Ta Sin Mim. Dipanggil At-Tawasin. Cuba sebut At-Tawasin. Sin Tawasin. Jadi 3 surah yang berturut tu, 3 surah berturut tu, Syu'ara, An-Namli dengan Al-Qasas. Itu adalah merupakan surah yang dipanggil dengan At-Tawasin. Okey. Dan ada hadis yang menyebut berkenaan dengan At-Tawasin ni, iaitu 3 surah tadi tu. 3 surah ni kan? Syu'ara, An-Namli, Qasas ni, dia kata seumpama kedudukan kitab Zabur, dia kata. Seumpama kedudukan kitab Zabur. Kitab Zabur ni satu kitab. Satu kitab kepada Nabi Daud. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, 3 surah ni menyamai Zabur. 3 surah ni, Tawasin ni, Syu'ara, An-Namli dengan Al-Qasas, menyamai Zabur. Baik. Surah Syu'ara ni menarik sebab dia banyak ayat, banyak kalimah yang kita lihat berulang-berulang. Nanti saya akan sebut apa yang berulang-berulang tu. Jadi balik kena baca. Kena baca sendirilah. Kalau tak baca, dia tak nampak ulang itu. Tak ada nampak berulang, Ustaz? Baca tak? Tak baca. Memang tak nampak berulang tu. Okey. Baik. Oleh kerana surah Asy-Syu'ara ni adalah surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. Jadi tema perbahasannya berkenaan tauhid kepada Allah, kemudian tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkenaan dengan hari akhirat. Berkenaan dengan hari akhirat. Okay. Dan ada kisahnya disebut, orang kafir bila dia mencabar Nabi, sesuatu benda yang mencari adat, satu benda yang pelik. Dia cabar Nabi benda yang pelik. Benda yang pelik. Apa benda pelik ni? Dia kata, datangkan benda pelik kalau betul kau seorang Nabi. Lalu Allah menurunkan surah Asy-Syu'ara. Lalu Allah turunkan surah Asy-Syu'ara ni. Baik. Inilah di antaralah muqaddimah surah Asy-Syu'ara ni. Dia panjang ni ayat ni. Tapi ayat dia pendek-pendek. Ayat dia panjang pula. Surah ni panjang. Tapi ayatnya pendek-pendek. Saya selalu sebut, surah Makkiyah ni ayatnya pendek-pendek. Sebab apa surah Makkiyah ni ayatnya pendek? Sebab waktu tu orang belum beriman. Bila orang belum beriman,
Maka surah ayat yang diturunkan kepada orang belum beriman tak boleh ayat yang panjang. Dia tak boleh ayat panjang-panjang. Dia mesti ayat pendek-pendek yo. Dia mesti cerita yang pendek-pendek yo. Dia macam orang tak pernah dengar ceramah lah. Tiba-tiba kita suruh dia pergi dengar ceramah 1-2 jam. Suruh dia pergi mengaji kitab. Suruh dia pergi mengaji kitab 3 jam. Dia itulah pertama kali datang dengar ceramah. Kita kata moh pergi dengar ceramah dia tu kan. Ada kuliah ustaz ni ngajar best yalah. Ada orang yang dah lama ngaji best lah. Orang tu baru nak berjinak-jinak. 3 jam dia duduk dengar kuliah tu. Lepas tu tobat lahum, langsung dia tak datang lagi dah. Sebab dia baru pertama kali. Jadi orang yang mula-mula ni jangan tiba-tiba dipaksa. Jadi ambil yang ringkas-ringkas dulu. Biar dia dengar ceramah kat TikTok dulu. Okey apa kan? Apa lagi saya nak cerita tadi? Okey, itu surah Makkiyah. Okey. 1 hingga 9. 10:51. Okey. Jap. Saya kena baca sini pula. Saya ingat pula dah. Ni bukan nak tunjuk komputer ni dah. Sini pula saya ingat. Okey. Esei sabut ya tulis boleh. Sebab akon saya tak rasa nak sejuk tu saya boleh tulis tu. Entah apa Okey. Tulis itu surah Asy-Syu'ara. Pusing pula dah. Okey. Surah Asy-Syu'ara tema dia berkenaan dengan cara penyampaian wahyu ataupun cara penyampaian risalah. Cara penyampaian risalah. Ar-risalah. Ar-risalah. Cara penyampaian risalah. Okey. Ayat 1 hingga 9. Ayat 1 hingga 9. Ayat 1 hingga 9. Pendirian golongan musyrikin terhadap Rasul. Pendirian golongan musyrikin terhadap Rasul. Pendirian golongan musyrikin terhadap Rasul. Alamak. Sekejap Okey. Kemudian ayat 10 sampai 68. Panjang cerita itu. Kisah pula. Ayat 10 hingga 68 itu kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Jadi kalau nak tahu cerita Nabi Musa dan Fir'aun yang banyak pada surah Asy-Syu'ara ni lah. Ayat 10 sampai 68. Nampak tak cerita-cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu daripada ayat 10 sampai ayat 191. Itu semua cerita Nabi-Nabi terdahulu. Sekejap sabar ni saya sementara saya ingat ni. 10 sampai 191 surah Syu'ara ini kisah tentang para Nabi. Kisah Rasul-Rasul. Cuma pecahan dia nanti, apa saya sebut tadi? 10, 58 ini cerita Nabi Musa lawan Fir'aun. Makin lama makin tak lawa tulisan dah. Ni salah pen ni. Okey, itu ayat berapa? 10 hingga 8. Ayat 69 89 kisah Nabi Ibrahim. Ayat 69 hingga 89 ayat Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim dan bapanya dan kaumnya. Nabi Ibrahim ni dia berdepan dengan ayah dia dan berdepan dengan kaum dia. Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim berdepan dengan kaum dia, bapanya dan kaumnya.
Tu kisah surah Asy-Syu'ara. Ni ayat yang ke-10. Ayat 69, 89. 69, 89. Boleh? Can you follow me? Okay. Tapi itulah tahu pun. Lebih tak tahu dah. Okey, kemudian 90 sehingga 104. 90 sehingga 104. Nanya awal tu lagi nanya kan? Tak apalah. 90 sehingga 104. Ini gambaran hari kiamat. Gambaran hari kiamat. Gambaran hari kiamat. 90-104 gambaran hari kiamat. Nah, lepas ni semua kisah para Nabi. Dah? 90-104 hari kiamat. Okey. 105 sehingga 122. 105 sehingga 122. Kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Kisah Nabi Nuh dan kaumnya. 105 hingga 122. 105 hingga 122. Kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh dan kaumnya, sorry. Nabi Nuh dan kaum dia. Dah? 105, 122. 102, kemudian the next 123, 140. Dah. 123, 140. Kisah kaum Nabi Hud. Nabi Hud dan kaumnya. Nabi Hud dan kaumnya. Nabi Hud dan kaumnya. Ayat 123 hingga ayat 140. Betul? Betul Jangan salah tulis. 123 sampai 140. Okey. 140. Mana 140? Okay. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kemudian ayat 141 sehingga 159. Dah kah? Belum. 141 sampai 159. Kisah Nabi Saleh dan kaumnya. Kisah Nabi Saleh dan kaumnya. Kisah Nabi Saleh dan kaumnya. Ma'a qaumi. Saleh, Nabi Saleh dan kaumnya. 141 hingga 159. 141 hingga 159. Boleh je? Haji Gani boleh? Okey? Haji Gani boleh, semua boleh. InsyaAllah. Okey, ayat 160 sehingga 175. Kisah Nabi Lut dan kaumnya. Nabi Lut dan kaumnya. Dah kah? Belum. 160, 170. Tadi tu Nabi Hud kot. Soleh. Okey, yang daripada 105, 122 tu kan? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Okey, betul Jangan mengkonfuskan saya memang sedia confuse. Saya ni senang goyang ni. 160 hingga 175 kisah Lut dan kaum dia. Okey, 176 sampai 191 kisah Nabi Syuaib. 176 sehingga 191. Penduduk Nabi disebut dengan Madian. 176 hingga 191 itu kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Syuaib, Shim, Ain, Ya, Bal. Syuaib. Melayu sebut Syuaib. Dia Shim. Kan Sod. Kalau Syuaib, dia Sod. Kalau Sod, Ain, Ba, Syuaib, dia jadi susah. Syuaib ni maknanya
apa ni berkelompok-kelompok. Dia lah nama khusus Syuaib lah, Syuaib. Okey, Nabi Syuaib. Baik tu kita ni lidah orang Melayu, kalau boleh bubuh nama anak cucu jangan bubuh yang Arab-Arab pun. Yang ada ain, yang ada to, yang berqalqalah pun jangan. Susah yang nyebut dah. Ambil yang mudah-mudah ya. Ambil senang-senang ya nama. Yang dah tentu pronunciation ni senang sebut. Ini bubuh ada ain apa semua orang jadi salah sebut. Kan ain ada orang sebut A, ada ain. Orang bukan sebut A, ada sebut E kan. Okey. Tu bagi siapa yang ada anak lilah. Cucu. Nah. Okey. Kemudian ayat dah selesai ya. Ayat 10 sampai 191 itu cerita tentang para rasul. Sebab tu tadi disebut kenapa nama surah ni dipanggil Jami'ah, sebab surah ni menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Dihimpunkan cerita rasul-rasul terdahulu. Berapa rasul dalam tu? Dah diceritakan. 1, 2, 7 kan? Betul tak? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Okey. 7 okey, baik. Sab'ah. Kulluhum sab'ah. Semuanya ada 10. Baik. Kemudian ayat seterusnya 192 sehingga 212. 192 sehingga 212. Al-Quran dan pendirian terhadap golongan musyrikin. Al-Quran dan pendirian terhadap golongan musyrikin. Al-Quran dan pendirian terhadap golongan musyrikin. 192 sampai 212. Al-Quran dan pendirian terhadap golongan musyrikin. Ayat 213 sehingga 220. 213 hingga 220. Panduan Allah kepada para rasul. Apa bukan panduan apa dia? Irsyadat. Panduan ataupun panduan lah. Irsyadat, mursyid. Panduan daripada Allah kepada para rasul. Panduan daripada Allah kepada para rasul. Okey. Cuba tengok ayat 214 tu, sebelum saya terlupa nanti. Okey. Ayat 214 tu, apa ayat dia berbunyi? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Okey. Allah kata, dan berilah peringatan kepada kerabatmu Nabi Muhammad yang terdekat. Okey. Jadi ayat ni dalil permulaan kepada dakwah secara jahar. Jahar tahu? Secara terang-terangan. Okey. Peringkat dakwah Nabi ada dakwah sir. Sir ni maknanya rahsia. Yang dokek-dokek Nabi beritahu isterinya, Sayyidatina Khadijah, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, itu yang secara sir. Okey, kemudian yang kedua secara jahar. Ini maknanya secara terang. Okey. Baik, ada pendapat yang menyebut bahawa Nabi mula dakwah secara terang-terangan bila turun ayat ni. Ayat 214 ni. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Dan ada yang menyebut bahawa ayat fasda' bima tu'mar. Okey.
Lepas tu ada kisah dikatakan bila Nabi dapat perintah ni, Nabi naik ke atas bukit Safa. Nabi beri tahu dengan kaum dia, wahai kaumku, kau percaya tak kalau dan kau kat belakang bukit ni ada satu tentera berkuda sedang nak menyerang kamu? Percaya tak? Ha. Lalu kata yang orang ramai-ramai ni yang berkumpul ni, dia kata, percaya. Ya, kau pun pernah menipu. Ha, itulah lebih kurang ayat Orang tak pernah menipu ni orang percaya kan? Ha, orang yang kalau menipu ni sekali pun orang tak percaya sampai sudah. Nabi Muhammad orang gelar dengan gelaran Al-Amin. Jadi dia tak pernah dikenali dengan orang yang sangat amanah, tak pernah menipu. Nah, kita tak pernah tak tipu. Kan? Nabi Muhammad tak pernah menipu. Jadi itu Al-Amin. Lepas tu Nabi digelar Al-Amin. Gelaran Al-Amin ni siapa bagi? Orang Mekah bagi. Orang Mekah, penduduk Mekah. Kalau orang Mekah iktiraf Nabi Muhammad Al-Amin, maknanya apa? Nabi Muhammad seorang yang mereka sangat percayai. Dia macam, alah, kalau zaman hari ni kita dapat anugerah, orang dapat datuk ke apa, yang recommend tu seorang je. Raja nak ke, apa ke, orang bosan nak ke, recommend lah nama dia. Saya ingat elok bagi ni, nama ni dapat datuk kerana jasa dia, kuliah di Mas Bukti, contoh kan. Yang recognize tu seorang dia, atau 2-3 orang dia sokong. Bermakna dia bukan dapat kepercayaan keseluruhan. Tapi gelaran Al-Amin Nabi Muhammad, satu masyarakat semua percaya Nabi Muhammad ni seorang yang amanah, jujur. Dia kalau satu masyarakat panggil dia hitam, maknanya satu masyarakat lah mengiktiraf kehitaman ni. Sebab tu dia panggil Pak Tam semua kan. Contohlah. Kan? Sebab dia mengiktiraf kehitaman orang tu. Semua orang akui. Pak Tam yang mana ni? Lah, Pak Tam yang hitam tu, semua ngaku dia memang mengiktiraf kehitaman dia lah. Tiba cakap, Pak Tam mana? Pak Tam yang corah-corah tu lah. Orang kata, tak apa, tu kan. Jadi, Nabi Muhammad ni, kalau orang nak kata, yalah, tak adalah orang yang nak burukkan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi kan. Tapi nak sebut, kalau ada barang yang mereka suruh simpan, orang yang paling percaya nak disuruh simpan, Nabi Muhammad lah. Mereka tak simpan rumah dia simpan rumah Nabi. Bagaimana dihantar, macam itulah Nabi jaga, bagi balik ke orang tu. Lepas tu kalau kita ingat ada kisah bila Nabi nak keluar berhijrah, Sayyidina Ali keluar lambat daripada Mekah. Tugas Sayyidina Ali pergi pulang balik barang-barang tu. Ada orang simpan barang dekat rumah Nabi. Zaman dulu tak ada bank. Jadi dia simpan dekat orang yang dia percaya. Kalau beri duit untuk bagi wang untuk berniaga, nescaya wang itu akan dikembalikan dengan keuntungan. Itulah Nabi. Dia tak ada potong awal-awal siap-siap tengah jalan dia punya, tidak. Itulah Sayyidatina Khadijah berkenan dengan Nabi. Sebab Nabi seorang yang jujur, seorang yang amanah. Okey, cerita dia lah. Jadi bila Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit, Nabi tanya kaum dia, test dulu, kau percaya tak kalau dia khabar macam ni? Semua khabar, bahkan ya Muhammad, kami percaya kau tak pernah ada track record menipu. Yang track record tu saya tambah lah tu. Memang tak pernah ada, maknanya tak pernah nipu lah. Nabi kata, percaya tak kau kalau aku beritahu aku ni adalah utusan Allah yang diutuskan oleh Allah untuk mengajak kamu beriman pada Allah, meninggalkan syirik dan ingat di sana adanya hari akhirat. Nabi Muhammad cakap macam tu je. Orang yang sama cakap percaya, orang yang sama juga mongak lah tu. Macam tu lebih kurang ayat dia. Jadi maksudnya apa? Nabi Muhammad yang sesempurna itu pun dakwahnya ada orang tolak. Ini kan pula kita orang biasa ni lagi lah. Ustaz cap ayam macam saya ni lagi lah. Kalau orang tak percaya tu tak apalah. Bukan kita sempurna mana. Jadi kalau Nabi Muhammad yang Al-Amin tu pun ada yang menolak, apatah lagi kita yang ada kekurangan ni lagi lah. Berdepan dengan penolakan itu biasa. Dalam dakwah tu itu biasa. Jangan nak mengharap semua orang nak beli timur cakap kita. Jangan, belum tentu lagi. Baik. Kalau nak orang timur cakap kita, bercakap dengan orang Pokak. Dia timur, tak ada respon apa-apa. Tu ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak cari isteri yang tak melawan? Kau cari yang Pokak dan bisu. Confirm tak melawan. Kan? Tak ada dia lawan dah. Kalau dia ada mulut, dia dengar, insya-Allah akan adalah acara berbalas pantun. Okey, baik. Kemudian
Ayat 221 sampai ayat 227. 221 hingga ayat 227 menolak hujah golongan musyrikin. Menolak hujah golongan musyrikin dan mencabar mereka. Menolak hujah golongan musyrikin, menolak hujah golongan musyrikin dan mencabar mereka. Okey, dalam surah ni sebenarnya ada banyak perkataan-perkataan yang berulang-ulang pula dah. Berulang-ulang. Itu lebih makan lomang ni. Okey. Antaranya adalah asmaullah. Nama-nama Allah, lafaz nama-nama Allah yang disebut dalam ayat ni banyak nama Allah yang berulang-ulang. Okay. Antaranya kalimah Allah ada 13 kali. Kalimah Allah ada 13 kali. Kalimah Rabb 36 kali. 36 kali. Kalimah Aziz dan Ar-Rahim 9 kali. Okay. Al-Aziz 9 kali, Ar-Rahim 9 kali. Al-Aziz, Ar-Rahim 9 kali. Ini antara nama Allah yang diulang-ulang. Dan juga yang banyak diulang dalam surah ini juga adalah kalimah ataupun ayat Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Berapa Inna fi dzalika. Ya, benar. Ma Rabbul Alamin. Okey. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mana ayat dia wa inna fi dzalika wa war-rabb. Okey. Okey, itu di antara yang berulang-ulang lah. Okey. Apa lagi nak cerita Jap. Satu 98, okey. Dah habis dah tu. Dah habis poin nak cerita dah. Tak ada poin ni dah. Surah Asy-Syu'ara li'anna Allah Ta'ala. Okey, dia 34. Okey. Okey, Tasin Min. Kisah Nabi Musa AS. Okey. Sekejap saya mencari ayat yang tak jumpa pula mana ayat? Inna fi dzalika laayatin. Ayat 6? 67 Lain? Dia kata dia ulang 5 kali. Dia ulang 8 kali. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Berapa tadi? 60? Ayat 8. Okey, ayat 8. Ayat 8 dan 9 tu, kalau ikut dalam kitab ni dia kata 8 kali ulang kalimah inna fi zalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim ni diulang 8 kali. So kerja rumahnya sila cari yang 8 tu.
Baru 2, mana lagi? Cepat. Okey, satunya ayat 8 dan 9. 8 dan 9 lagi? 6, 7, 6, 8. Boleh. Jauh pun nak 6, 7, 6, 8 dah pergi. Okey. Inna fi dzalika la'ayat. Dzalika. Dia kena baca satu ayat ni, satu surah ni. Nah, dia tak jumpa dah kan? Jumpa lagi. Siapa jumpa? Ha? 10? Betul, 103. Betul, 103 Lagi? Cuba tengok 190. 190. Ada tak ayat 190? 190 ada? Ada 190. Lagi? 121. 121, 122 ya? Okey. 121. Yang ni tadi 190 okey. Yang tak jumpa tak apa, salin dia ni biar yang lain cari. Lagi ada 3 lagi. Siapa yang dapat jumpa ni dia penyelamat ni, cepat. 174. 174. Ada 2 lagi. Saya dah ada jawapan dah, saja saya nak suruh cari. Ayat 8, ayat 67, ayat 103 ada, ayat 121 ada, 139. Kita tengok. Betul tak? 139. Betul tak? Betul? Okey, 139. 158 dalam. 158. Okey, saya baca ikut susunan ya. Ada satu lagi lah, 190. Dah ada, sorry. Okey. Sorry. Okey, sorry. Okey, saya ulang lah ya. Saya ikut susunan ayat Ayat 8, okey, 1 ayat 8. Ayat 8. Ni tadi tak susun ni. Yang kedua ayat 67. Ayat 103. Ayat 67 kan? Ayat 8, kemudian ayat 67, ayat 103. Kemudian ayat 121. Mana? Nombor 5 tak? Kemudian ayat 139. Kemudian ayat 158. Kemudian ayat 174. Dan ayat 190. Okey, dia kalau dalam kaedah dia dipanggil ayat-ayat berulang ni, ayat mutasyabihat sebenarnya. Dia bukan mutasyabihat kepahaman tu. Ayat-ayat yang ulang ni, selalunya kalau bagi orang yang ngapal-ngapal Quran, dia keliru. Sebab dia banyak ulang. Jadi kalau kita baca, kita tak hafal, tak apa kan. Tapi kalau orang yang ngapal Quran, dia ayat ni ayat keliru ni. Sebab dia ulang-ulang banyak-banyak kan. Dia diulang banyak-banyak. Bila kalimah ulang banyak, dia jadi mutasyabihat. Dia jadi keliru, orang keliru je. Okey. Itulah antaranya 5 dia kata. 8 kali Okey. Ada satu lagi ayat. Sebelum kita menyurai.
Okey, sebelum saya tanya biar saya cari dulu kan, biar nampak saya tahu sikit. Ini nampak warna lah saya tak tahu ni. Okey. Okey, ayat dia adalah yang ni ulang 5 kali pula. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin illa ala rabbil alamin. Jap. Mana pula dia tadi? Okey. Dia ada 5 kali ayat ni. 5 kali. Wa ma as'alukum min ajrin, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Okey, baik, cepat saya pecah rasio. 109. Saya dah jumpa. Okey, cuba tengok maksud Ayat 109 tu cuba tengok maksud dia. Aku tidak meminta balas. Ajrin ni maknanya balas, bayar. Ini ucapan para rasul kepada kaum dia. Semua para rasul cakap dengan kaum dia macam tu. Aku tak minta kau beri upah. Melainkan ajaran aku ni aku tak minta bayaran, melainkan hanyalah Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Maknanya dakwah ni, Nabi sebut bukan nak minta upah, tapi dakwah ni ganjarannya daripada Allah. Bukan maknanya Nabi menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada kebaikan, tu tujuannya Nabi nak kehebatan dunia, tidak. Okey, ayat 100, jumpa tak? Okey, ayat yang sama macam ayat 109 tu ada pada ayat 127. Wah, laju pula deh. Laju pula lah dia tu. Okey, ayat 127, kemudian ayat 145. Betul kan? Dan yang seterusnya ayat 164. Wah, laju cari itu. Okey, 164, last kali 180. Saya ulang balik 109, 127, 145, 164, 180. Ini ayat diulang sebanyak 5 kali dalam surah Asy-Syu'ara ni. Masya Allah. Tak sampai lagi tengok ayat, tak sampai lagi tengok apa ni kan. Secara terperincinya begitulah surah Asy-Syu'ara. Okey. Okey, itu saja perkongsiannya yang dapat saya kongsi hari ni. Selebihnya wallahu alam lah jawapan Kalau lebih itu carilah sendiri. Carilah sendiri iaitu okey. InsyaAllah. Kisah ni kalau kita baca kisah ni subhanallah, banyak kisah. Okay. Kisah yang paling, antara kisah yang paling banyak Allah sebut dalam Quran adalah kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni kisahnya dalam Quran terkandung dalam 9 surah. Kisah Nabi Musa ni ada 9 surah cerita tentang Nabi Musa. Surah Syu'ara, A'raf, Yunus, Taha, Qasas, Ghafir. Ada 9 surah cerita tentang Nabi Musa. Oh, insyaAllah. Banyak betul kalau kita nak ambil apa dia Quran ni. Okey. Okey, baik. Dia bukan masalah tak ada masa. Masalahnya ustaz yang mengajar ni pun tak reti. Itu masalah tu. Dia tahu sikit-sikit je. Jadi dia pun kongsi sikit-sikit. Kan? Jadi harap-harap insya-Allah yang sikit-sikit tu bermanfaat. Insya-Allah. Ya. Itu sahaja yang dapat saya kongsi dulu. Yang baik dari Allah, yang lemah daripada diri sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan menambahkan rasa goma, cinta, sayang kita nak mengaji Quran. Bila kita dah tahu sikit-sikit mengenai surah-surah ni lah. Itu tujuannya lah. Jadi paling tidak bila kita baca tu, sebulan sekali kita khatam, kita jumpa tiap-tiap bulan tu, kita baca surah tu. Oh yang ni ustaz cerita ni, paling tidak tahulah apa cerita dalam Saya bukan semua nak suruh jadi ahli mufassir semua, tak ada. Saya pun tak detail pergi satu-satu ayat. Paling tidak pun, cerita surah Syu'ara, apa cerita? Ini banyak cerita para Nabi dalam ni.
Paling tidak pun macam itulah, insya-Allah. Okey. Wallahu alam. Jelaslah. Apa macam mana? Kenapa kisah Nabi Musa banyak dalam Quran? Okey, kenapa Nabi Musa punya kisah banyak dalam Quran? Sebab bila Nabi Muhammad ni berdepan dengan golongan Yahudi, daripada kaum Nabi Musa ni, Yahudi yang menentang Nabi Muhammad ni daripada kaum Nabi Musa dulu, maka sebab itu semua cerita tentang Nabi Musa dan kaum ni banyak didodahkan dalam Quran. Mendodahkan sikap kaum Yahudi terhadap Nabi Musa. Dia gini, Nabi Musa ni dulu, cerita ringkas je lah kan, Yahudi ni zaman Fir'aun dia kena tindas. Dia jadi bangsa yang paling rendah kali lah. Fir'aun letak dia kat dapur je kan. Jadi bila Nabi Musa berjaya mengalahkan Fir'aun, Nabi Musa berjaya menyelamatkan kaum Yahudi yang pergi menyembah orang dengan Nabi Musa ramai-ramai itu. Itu Yahudi lah. Asalnya Yahudi ni dulu masa dengan Fir'aun kena tindas. Lepas itu Nabi Musa selamatkan dia daripada Fir'aun. Bila dah selamat daripada Fir'aun, Allah dah beri dia macam-macam kelebihan, beri hidangan daripada langit. Kan dia minta macam-macam. Teringat pula zaman susah-susah dulu makan bawang. Contoh kan. Ni dah beri makanan daripada istana, daripada langit ni. Dia teringat pula, kalau kita dulu makan ubi sedap. Yang tu dia boh. Ni spaghetti dah ada ni. Contoh lah. Jadi, saya buat. Jadi, Fir'aun ni, Yahudi ni satu bangsa yang didepani oleh Nabi Muhammad ketika Nabi berada di Madinah. Jadi sebab itu kisah mengenai Nabi Musa ni banyak kerana mendodahkan sikap golongan Yahudi. Itu antara hikmah dia lah. Tiba dia kenapa kisah Nabi Musa banyak dalam surah, dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya. Soalan yang sangat baik. Ni kena buka pen balik ni. Dia gini sebenarnya dua-dua tu sama tapi ada beza. Dua-dua tu sama tapi ada beza. Kayak mana beza? Okay. Saya tak ingat sebab saya tak apa sangat. Saya apa yang saya ingat Secara ringkasnya, Nabi Ibrahim, dia mula daripada Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim dia ada dua anak. Nabi Ibrahim dia ada anak. Satu, Nabi Ibrahim anaknya pertama Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak. Anak Nabi Ishak ni Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 12 anak. 12 anak daripada 2 ibu. 2 ibu ada 2 ibu. Satu anak Nabi Yaqub ni daripada ibu yang sini, dia dapat anak nama Nabi Yusuf. Satu lagi tak silap Bunyamin. So ini adik-beradik semak. Seibu sebapak. Lepas tu yang 10 orang ni, 10 orang ni, ada 10 orang ni, saya tak ingat nama 10 orang ni, nama pelik-pelik mana? Nama pelik-pelik. Salah satu daripada namanya dipanggil Yahuda. Namanya Yahuda. Daripada 10 ni, inilah lahirnya apa yang dipanggil dengan bukan, sorry. Kita tengok sini dulu. Daripada 10 inilah lahirnya keturunan-keturunan. Salah seorang daripada keturunan ni dipanggil Yahuda. Yahuda. Dia ada 10 beradik Salah seorang daripada satu beradik ni nama Yahuda. Nama Yahudi ni datang di sinilah. Salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Kan kita baca surah Yusuf tu kan. Yang adik-beradik dongki dengan Nabi Yusuf ni yang 10 beradik ni. Yang Bunyamin ni kan Bunyamin ni dia dengan Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf bila Bunyamin ni dia tengok ada Nabi Yusuf dimasukkan dalam jubah Bunyamin ni barang, maka nak tarik Bunyamin ni, kononnya Bunyamin ni curi barang istana. Dia nak selamat adik dia. So yang ni dihantar balik pergi jumpa dengan Nabi Yaqub. Kan yang ni kan. Yang ni lah 10 orang ni yang mengadakan konspirasi buang Nabi Yusuf lah.
dia buang Nabi Yusuf. 10 beradik ni kan. Kan dia kata kena makan kat serigala kan. Ni 10 orang ni punya konspirasi. So ni doge sikit ni. So yang doge ni, salah satu daripada keturunan doge ni, kaum ni namanya Yahuda. Daripada situlah lahirnya kaum yang dipanggil Yahudi tu. Okey. Daripada mana datangnya Bani Israel? Bani Israel datang daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak. Dia sebut Nabi Yaakob. Tapi Nabi Ishak lah. Nabi Ishak ni dipanggil dengan keturunan Bani Israel. So daripada Nabi Ishak ni turunnya Nabi Yaakob. Okay, dalam Quran dia ada 2 je Bani. Satu Bani Israel, satu Bani Adam. Okay, Bani Israel dia merujuk ke keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Bani Adam tu the whole human being in the world. Sorry itu nak cakap okay. Nabi biar Bani Adam itu merujuk kepada semua. Okay, itu semua. Sebab itu kalau kita baca kita sebut apa? Millati abina Ibrahim. Agama bapa kami Nabi. So Nabi Ibrahim ni adalah bapa bagi agama di dunia ni. Daripada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Yang Nabi Ishak ni, yang inilah keturunan Bani Israel. Yang Allah utuskan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dari keturunan Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail ni tak ada seorang pun Nabi. Sini Nabi banyak Nabi-Nabi ni. And Nabi yang paling akhir adalah Nabi Isa. Daripada Bani Israel ni, Nabi last adalah Nabi Isa. So daripada Nabi Ismail, tak ada Nabi. Tak ada Nabi, tak ada. Sampai last kali Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Okey lah. Dia ni dah lama keturunan dia jadi Nabi. Tiba-tiba Nabi akhir zaman, bukan dia keturunan dia. Malah tak deh. Sebab itu Yahudi ni dia membosan bangsa dia. Dia khabar dia bangsa mulia, bangsa pilihan Tuhan. Sampai hari ni dia rasa. Jadi dia lekehkan keturunan Arab ni. Nabi Ismail ni berpusat di Mekah. Mereka ni di Palestin. Ini di Palestin. Sebab itu Isra Mi'raj daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Nak menunjukkan ada kesinambungan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada Nabi Ibrahim daripada Palestin pergi hantar Nabi Ismail ke Mekah. Jadi ada kaitan dia. Itulah lebih kurang yang dapat dikisahkan. Okay? Apa yang terlintihlah kat kepala saya. Yang selebih saya tak ingat. Ya, saya pun manusia biasa, kadang hilang ingatan juga. Okay? Okay, boleh? Faham? Jelas? Bu faham? Okay, Alhamdulillah. Saya risau bukan tak faham tu. Yang saya risau salah faham. Okay? Wallahualam. Okay, saya minta izin dulu. Ada urusan Seri Paduka Baginda yang perlu saya selesaikan. Ya, InsyaAllah setakat ni. Kalau ikut jadual ada. Kalau tak ada pun ada. Ayolah tak ada tu. Ada tu dengan orang lain kau ataupun boleh jadi. Saya cuba usahakan. Okay? Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah wal asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asli. Illal ladina. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.